Okey, contoh 14, kita nak bincang one-sided limit. One-sided limit. Okey, sebenarnya sebelum ni kita dah bincang dah, kalau kita jumpa limit, ni contoh ya, x approaches 5. Okey, maknanya sebenarnya x approaches 5, kita ada dua. Kalau kita ada number lain, katakan saya ada nombor 5 kat sini, maka kita ada dua. Approaches 5, dia bukan maksud dia dengan 5, dia cuma menghampiri. Approaches 5. Approaches 5 ni dia ada dua kemungkinan, sama ada approaches 5 from the right. Maka kita punya penulisan dia 5 kuasa positif. Itu maksud dia x approaches 5 from the right. Satu lagi kemungkinan, dia akan menghampiri 5 juga, mungkin daripada kiri. Mungkin daripada kiri. Cara penulisan kita akan gunakan x approaches 5 from the left. Maksudnya kita akan gunakan simbol 5 kuasa negatif. Jadi kalau kita nampak tu 5 kuasa negatif, maksudnya x approaches 5 from the left. Maksud dia, katakan kalau kita nak ambil kira contoh lah, 5 kuasa negatif ni apa maksud dia? Dari segi nilai tu sebenarnya dia nilai yang ke kiri sikit daripada 5. Contoh mungkin saya boleh ambil contoh 4.9 ataupun 4.9999. Dia tak boleh jauh sangat. Dia sebelah aja. Sebelah 5. Tapi dia bukan 5. Okey. Kemudian satu contoh lagi, kalau kita tengok x approaches 5 from the right. Itu maksud dia ke kanan sikit daripada 5. Contoh mungkin 5.0999 ataupun 5.1. Ini nilai ni semua contoh je. Kita jangan tulis nilai dia. Kita hanya tulis 5 kuasa positif. Itu maksud dia, kita kena faham lah. 5 kuasa positif ni maksudnya nilai dia mungkin 5.00999. Contoh. Okay. Ini semua contoh je. Dari segi nak kira, kita jangan bagi tahu nilai ni. Okay. Ini saya bagi contoh je. Okay. Ini yang dipanggil one-sided limit. Maksud dia, kita kena bincang ikut soalan lah. Kadang-kadang soalan dia bincang sebelah kiri. Kadang soalan dia bincang sebelah kanan. Jadi bergantung kepada soalan. Okay. Satu lagi kita kena ingat, kalau 5 kuasa negatif ni, sebenarnya kalau kita nak guna simbol inequalities, kita boleh gunakan simbol x less than 5. X less than 5. Tapi kamu kena ingat, walaupun dia less than 5, tapi bukan bermaksud dia boleh ambil nilai kosong, boleh ambil negatif 1. Dia tak boleh jauh daripada 5. Bila kita guna limit, maksud dia jangan jauh daripada 5. Kalau less than, maksud dia kita boleh ambil nilai 4.9. Okay. Sama juga kita boleh tulis 5 kuasa positif ni. Kalau kita nak senang rujuk, kita boleh gunakan x more than 5. Tapi jangan jauh sangat. Sebab bila kita bincang limit, nilai itu sebenarnya hanya menghampiri 5. Bila sebut approaches 5, maksudnya jangan jauh sangat daripada 5. Jangan ambil nilai 6, jangan ambil nilai 8. Dia mesti sebelah aja. Maksudnya mungkin contoh yang kita boleh nampak 5.1 ataupun 5.0999. Okey. Dua ni kita panggil one-sided limit. Okey, kita tengok contoh. Kalau kita tengok contoh muka surat 116, saya ambil contoh 14 contoh 14. Okay, contoh 14. Contoh soalan, evaluate the limit that exists. Okay, nanti kita akan bincang exist tu apa maksud dia. So kita akan tengok limit x approaches 0. Approaches 0 from the right. Contoh. Okay. So kita akan dapat 3 minus 6 square root of x. Untuk ini soalan. Okay. So ingat bila kita nak kira limit, step yang pertama, tak kisahlah apa jenis soalan, kita hanya ganti nilai x. Ganti nilai x. Jadi kalau kita nak ganti, kita akan tulis 3 minus square root of 0 from the right.
Okay. Ini sebenarnya square root of positif. Kita boleh kira ni. Square root of positif. So kita terus lah. 3 tolak kosong. So jawapan dia 3. Okay. Soalan yang ke mungkin saya ambil soalan C. Katakan soalan B lah. Find the limit x approaches 4 from the left. So ingat, from the left ni maksud dia less than 4. Okay, square root of 4 minus x. Okay. Ingat ni, bila jumpa soalan limit, step yang pertama, ganti je nilai dia. 4 tolak 4 kiri. Kan? 4 kuasa negatif ni bukan maksud dia nilai dia negatif 4. Okay, maksud dia x approaches 4 from the left. Contoh dia mungkin kita boleh ambil contoh 3.9. Okay. Ini sebenarnya kalau kita kira ni, sebenarnya kalau kita ambil nombor saja 4 tolak 4 kosong. Kita kena check kosong ni dia berat ke negatif ke positif. So, kalau kita nak tahu, kita ambil, tadi saya ambil contoh tadi x approaches 4 from the left. Katakan saya ambil contoh 3.9 lah. Jadi kalau 4 tolak 3.9, kita akan dapat nilai positif. Bila square root of positif, memang adalah jawapan dia. Okay. Kita tengok contoh. Katakan untuk soalan ni, saya cari x approaches 4 from the right. Adakah jawapan dia sama? So, kita akan tengok. Jadi step yang pertama, kita masuk je nilai limit tu. 4 minus 4 positif. Okay. Memang jawapan dia memang kosong ni sebab 4 tolak 4 kosong. Tapi kita kena tengok kosong ni dia berat ke negatif ataupun positif. Okay. Katakan saya ambil x approaches 4 from the right. Okay. Maksud dia kita boleh ambil contoh ini, kita boleh ambil contoh 4.1. Apa jadi kalau saya ambil 4 tolak 4.1? Nilai dia positif ke negatif? Negatif. Negatif kan? Square root of negatif ada jawapan tak? Tak ada kan? Square root of negatif mana ada jawapan? So, kalau untuk kes yang ni, maka dia tak ada jawapan. Undefined. Berbeza dengan tadi. Yang tadi memanglah square root of 0. Tetapi kita kena tengok 0 ni dia berat ke positif ke negatif. Kita check dengan cara x approaches 4 from the left. Kita ambil contoh 3.9. 3.9, jadi kita tolak 4 tolak 3.9. Dapatlah nilai positif. Bila positif, maksudnya kita boleh buat square root dah. So jawapan dia memang kosong. Kalau ni jangan terus jawapan dia kosong. Kena tengok sebab dia dalam square root. Okay. So yang biru ni, ini tambahan. Okay. Jadi berbeza kalau kita tengok x approaches 4 from the left, tak sama dengan limit x approaches 4 from the right. Okay, kita tengok contoh lain. Katakan kita teruskan dengan contoh D lah. Contoh D. Find the limit x approaches 2 from the right modulus x minus 2 over 2 minus x. Okay. Kalau kita nampak soalan modulus ni, modulus ni, so kamu kena hati-hati lah sebab dari segi pengiraan, kita tak boleh kekalkan nilai modulus tu. Jadi kita tengok balik masa kita belajar yang bab yang awal tu. So the value of x minus 2, dia sebenarnya dia akan ada dua nilai. Sama ada nilai positif atau negatif. Kan? So tengok balik bab yang awal tu. Kemudian nilai modulus ni dia bergantung pada syarat. Okay, katakan saya ambil dalam ni greater than 0. Greater than 0, maka kita akan dapat x greater than or equals to 2. Yang kedua ni kalau kita andaikan ini less than 0. So kita akan dapat x less than 2. Okay. Kalau sebab x minus 2 less than 0. Apa lain ni? Okay. Okay. Kemudian bila kita bincang limit, daripada nota yang awal tadi saya dah ingatkan, kalau x more than 2, maksud dia dari segi penulisan limitnya kita boleh tengok ini untuk
x approaches to from the right. Yang nota yang awal, yang atas tadi. Dan ini pula, ini untuk kalau kita bincang limit x approaches to from the left. Maksudnya kalau less than, kita akan ambil 2 kuasa negatif. Kalau more than, kita akan ambil 2 kuasa positif. Kita kena tahu ni sebab soalan ni nanti kita kena pilih. Kita hilangkan absolute value ni, kena pilih nak ambil atas ke bawah. Okey, jadi kalau kita nak teruskan ni, x approaches to from the right, maka untuk yang di atas ni kena buat pilihan. Nak pilih atas ke bawah. Disebabkan kita sekarang bincang x approaches to from the right, maka mesti ambil yang ni lah. So function yang kita ambil, buang absolute value, ambil x minus 2. Tapi absolute value dah tak ada. Okey, faham ni? Kemudian kita simplify. Okay, ini sebenarnya saya boleh buat negatif. Negatif 2 minus x. Sama kan? So kita akan dapat cancel atas bawah, dapatlah nilai negatif 1. Okay. Okay, katakan saya ubah soalan. Katakan saya nak cari limit x approaches to from the left. Okay. Maka bila kita nak jawab soalan ni, maka absolute value ni kita akan hilangkan, tetapi kena ambil yang di bawah. Sebab kita bincang x approaches to from the left. Maksudnya refer pada less than 2. Okay. Maka yang di atas tu kita akan hilangkan modulus, ambillah nilai negatif. Yang di bawah ni jangan buat pilihan sebab dia tak ada absolute value. So, tadi. Okay. Jadi kalau kita selesaikan limit x approaches to from the left. Okay, sekarang ni di atas ni saya akan dapat 2 minus x. Kalau saya expand 2 minus x over 2 minus x. So kita akan dapat positif. Nampak? Berbeza kalau kita ambil x approaches to from the right dengan x approaches to from the left. Okay? So kalau jumpa soalan absolute value ni, kena ingat ini ada 2 pilihan. Hilangkan pagar ni, kita kena ambil salah satu. Dia tak boleh buat dua-dua ni serentak. Okay? Yang biru ni, ini kalau soalan minta. Untuk soalan contoh ni, kita hanya jawab yang di atas. Boleh faham misalkan ni? Hello? Boleh? Boleh. Ada apa? Ya, ada apa nak tanya? Ada? Okey. Saya ambil satu contoh lagi. Katakan saya ambil contoh E lah. Saya tuliskan contoh E. Kita nak cari limit, find the limit x approaches 5 from the left. Okay. So x minus 5 over, kita jumpa lagi modulus, tapi dia di bawah. Okay. Jadi kita kena buat pilihan. Kita hilangkan sila value ni, kena pilih yang mana. Okay. Jadi kalau kita nak tengok kita punya definition tu, kita buat macam tadi. Dia akan ada 2 nilai, sama ada pilih yang positif atau negatif. Maksudnya kalau kita hilangkan absolute value ni, kena buat pilihan. Kita nak ambil atas ke bawah. Okay. Atas ke bawah. Okay. Kemudian bila kita pilih positif atau negatif, dia mesti bersama dengan syarat. Syarat. Nak tahu syarat ni, kamu ambil dalam absolute value ni. Kamu ambil ni, x minus 5 greater than 0. So kita akan dapat x more than 5. Kalau saya ambil yang dalam ni, less than 0. Less than 0. Maka kita akan dapat x less than 5. Okay. Maksud dia, untuk dapatkan syarat ni, kita hanya ambil dalam ni. Dalam ni, pertama kita andaikan greater than 0. Kita dapat. Kemudian yang kedua, kita akan ambil x minus 5 less than 0. Okey, kemudian yang tadi, contoh yang tadi, saya ada buat sama dengan. Tapi kalau untuk contoh soalan ni, kita tak boleh buat sama dengan. Sebab absolute value ni berada di bawah. Kalau 5 ni termasuk, dia dah jadi per kosong. Setiap per kosong tak ada jawapan. Okey, so hati-hati kalau absolute value tu di atas, maka adalah sama dengan.
Kalau di bawah, tak payah buat sama dengan. Okay. Kemudian sama juga, bila kita bincang limit, yang ini maksud dia untuk kawasan X approaches 5 from the right. Kalau ikut soalan ni, kita kena pilih bawah. Kita pilih yang bawah. Okay. So, kita teruskan limit X approaches 5 from the left. Asal ni tak berubah. Yang kita perlu buat pilihan yang di bawah. Sebab dia ada absolute value. So, kita akan ambil ini. So, kita akan ambil, hilangkan absolute value, kita mesti ambil nilai negatif. Nilai negatif. Kita ambil yang ni. Sebab dia 5 kiri. So, kalau kita nak selesaikan ni, ini sama dengan negatif 1. Masalahnya mana ada tempat X yang kita nak ganti. So, totalkan jawapan. Okey, ada soalan setakat ni. Okey, ini dipanggil one-sided limit. Kita hanya bincang sama ada kiri atau kanan. Okey. Habis yang tu, kita tengok contoh 15. Contoh 15 ni, contoh 15. Senyap je ni. Faham ke ni? Hello? Faham. Faham eh? Faham. Okay. Jangan tidur pula. Kan tidur orang saya cakap orang-orang ni. Okey, kemudian contoh ke-15. Okay, contoh 15. Evaluate limit. Okay, sekarang ni contoh 15. Evaluate limit X approaches 0 fx. Tapi soalan kata if exist. Okay, untuk yang ni, sebenarnya dalam nota tu ada. Dalam nota muka 116 tu, bagaimana kita nak buktikan dia ni exist ataupun tidak. Okey, jadi kalau kita nak buktikan ni, sebenarnya dia tadi kita dah belajar one-sided limit. Jadi kalau kita nak show yang ni, exist ataupun tidak, kita mesti tengok limit X approaches 0 from the left sama tak dengan limit X approaches 0 from the right. Sama tak? Sebab soalan dia tak tanya 0 kiri kanan kan? Dia cuma tulis limit X approaches 0. Berbeza dengan yang tadi. Soalan tadi, dia terus one-sided limit. Maksud dia tak payah bincang exist ataupun tidak. Okay. Kalau dia macam ni, tak ada kiri kanan, bila kita nak show exist ataupun tidak, kita mesti buat limit X approaches 0 from the left dengan limit X approaches 0 from the right. Kalau nilai dia sama, maka exist lah. Okay. Cara dia mesti sama. Katakan saya dapat satu nilai K. Yang ni pun dapat satu nilai yang sama, K juga. Maka kita boleh buat conclusion exist. Okay. Kita tengok. Okay, kita tengok. Function fx ni dia beri banyak. Ada 3. So fx exponent to the power of negative. Kemudian 2. Kemudian 2x plus 1. Okay, sekarang ni untuk soalan ni kita ada 3 function. Ni for x less than 0, x equal to 0, kemudian x more than 0. Okay, jadi kita ingat kalau kita nak bincang limit, kalau simbol less than, maksud dia ini maksud dia limit nak guna kiri ke kanan? Kalau less than 0. Hello? Okay, soalan jawab. Kiri. Kiri kan? Kiri. Yang ni tak adalah sebab dia bukan ada less than ataupun more than. Okay. Kalau yang ni, nak ambil kiri kanan? Kanan. Kanan. Sebab bila nampak je more than, maka X approaches 0 from the right. Okay. Yang equal tak boleh. Sebenarnya kita dah belajar masa awal tu, beza dia. Kalau X equal to 0, maksud dia F0.
F0 tu maksudnya ketika X sama dengan kosong. Kalau kita bincang limit, maka dia bukan nilai kosong. Dia hanya X approaches 0. Maksudnya yang pertama dan yang ketiga ni, ini untuk limit. Untuk limit. Yang tengah-tengah ni untuk function F0. So tak sama F0 dengan limit X approaches 0 tak sama. Okey, kemudian bila kita nak jawab soalan ni, kita tak boleh terus dapat jawapan. Sebab X approaches 0, dia tak bagi tahu kiri ke kanan. Jadi kita terpaksa kira dua-dua. Sebab function kita pun banyak. Okey, jadi kita tengok. Kalau kita kira limit X approaches 0. Okey, sekarang ni kita ada 3 function. Saya tulis dulu. Maksudnya mentanya lah. Okey, jadi kalau X approaches 0 from the left, kita nak guna fungsi mana? Pertama, kedua atau ketiga? Nak guna fungsi mana? Kamu? Yang pertama kan? Sebab ni tadi less than 0. So kita akan ambil yang pertama. Kita tak boleh ambil tiga-tiga tu serentak. Okay, kita kena buat pilihan. Kemudian bila dah pilih function ni, kamu gantilah dengan nilai kosong. E equals to negatif kosong. Ini sama dengan E kosong ni. Okay. Yang 0 negatif ni, untuk kes yang ni tak payahlah kita letak exponent to the power of negative 0 negatif. Tak payahlah. Kalau square root, kita kena letak. Sebab square root tak semua nilai kita boleh kira. Kalau macam ni dia tak ada square root kan. So tak payah masukkan 0 negatif. Tak payah kita uji ni boleh ke tak boleh. Ambil nilai 0 je. Okey, jadi untuk yang pertama ni, limit X approaches 0 from the left equals to 1. Itu yang pertama. Kita tengok limit X approaches 0 from the right. Okey, kalau from the right, kita nak pilih fungsi yang mana? Pertama, 2 atau 3? 3. Nak pilih yang mana? 3. Yang ketiga, sebab tadi more than 0, so 2x plus 1. Jadi kalau kita jemput soalan limit, kalau ada banyak sangat function, kita kena decide yang mana satu kita nak pilih. Okay. Kalau kat sini terpaksa pilih yang bawah sekali. Lepas kita dah pilih, ganti dengan nilai kosong. Sama juga, tak payah ganti 0 positif. Tak payah. Sebab dia bukan square root. 0 positif ni kita tak payah uji. So, kita ganti 0 je. Plus 1. Okey, kita akan dapat. Ini kita nak ni. Okey, nama sambung nama. Okey. So, yang ini kita akan dapat 1. Sama tak dengan yang pertama tadi? Sama kan? Okey. Sama. Jadi bila sama, baru kita jawab soalan. Soalan dia bukan tanya limit kiri kanan. Soalan tanya find the limit X approaches 0 fx. Maka nilai yang sama ni kita tulis. Sama. In bracket as is. Jom. Kalau katakan yang pertama tu 1, yang kedua ni katakan 5, maka jangan bagi tahu nilai 1 dan 5. Kita bagi tahu limit X approaches fx does not exist. Okay. Jadi kalau katakan ni saya buat nota sini. Kita katakan limit X approaches 0 from the left. Ini semua contoh ya. Katakan 1 dah kira ni. Tapi bila kamu kira yang kedua, limit X approaches 0 from the right, katakan bila kita dah selesai kan, dapatlah nilai 5. Maka cara kita nak tulis jawapan, limit X approaches 0, sebabkan tak sama, terus kita akan tulis does not exist. Sebab dia tak sama. Okay. Dia kita akan tulis exist kalau sama. Kalau sama, apa nombor yang sama? Kena tulis 1. Okey. Boleh faham? Faham. Ya, kita tengok contoh 16. Faham, sir. Contoh 16. Ya, bagus. Okey, kita tengok contoh 16.
Kalau tak faham terus tanya. Okey, contoh 16. Okey, ini pun dia beri 3 function juga. Fx equals to x plus 2, kemudian x squared. Satu lagi 4 minus x squared. Maknanya untuk soalan ni kita ada 3 function bergantung kepada dia punya range dia. Okay, less than or equal to 1. Kemudian x more than 1. Okay, kita tengok soalan. Soalan bincang, evaluate limit x approaches 1 fx. Okay, soalan tanya exist ataupun tidak. Kan? Jadi dia bincang pada nilai 1. Walaupun soalan ni sepadannya ada 2, iaitu 1 dan 1. Okay. Sekarang ni untuk soalan ni dia bincang 1. Okey, jadi kita labelkan. Kalau untuk yang pertama ni tak payahlah, sebab tak ada 1. Yang kedua ni, ini untuk limit 1 kanan ke kiri. Sekarang jawab. 1 kanan ke kiri. Hello. Hai, ingat dulu. Kiri kot. Kanan kiri? Kiri kot. Kiri kan? Kanan. Kenapa Kanan. kita kanan ke kiri? Kiri. Kiri. Kiri sebab itu punya rujukan. Tengok satu ni, di simbol dia apa? Less than. Kalau less than apa? Less than. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri kan? So Kiri. Okay, kemudian yang ni, ini untuk limit apa ni? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. So jangan fikir kiri ke kanan, kiri kanan. Kamu nampak je more than 1, maka mesti guna kanan. Kalau less than 1, mesti guna kiri. Yang nombor lain tak payah tengok. Sebab kita bukan bincang macam satu pun, kita bincang satu. So tengok simbol dia, less than ke greater than. Kalau less than, satu kiri. Kalau greater than, satu kanan. Okay. Jadi bila kat sini, terpaksalah kita cari limit x approaches 1 from the left. Okay. Jadi sekarang ni, untuk satu kiri, tadi kita dah tengok, kita mesti pilih fungsi yang kedua. So saya gantilah. Nilai 1 kuasa 2. Okay. Sama juga, disebabkan soalan ni, function ni tak ada pun square root. Bila tak ada square root, yang kuasa negatif ni tak payahlah kita ambil. Okay. Kita ambil nombor. Okey, kita tengok untuk yang kedua, limit x approaches 1 from the right. Okey, from the right kita dah uji tadi. Ini fungsi yang ketiga. Sama juga, function kita ni tak ada square root, jadi abaikan yang positif. So 4 tolak 1 kuasa 2. Okey, jadi apa kita punya conclusion kita? Apa jawapan dia? Apa jawapan? Limit x approaches 1 exist ataupun tidak? Not. Hello? Not exist. Kan? Does not So, jawapan apa? exist. Yes, does not exist. So bila does not exist, tak payah bagi tahu nombor dia apa. Jadi kalau sama je baru kita nyatakan nombor dia. Okay. Boleh? Okey, katakan soalan ni, ini saya tambah soalan ni, saya tambah. Dikatakan saya nak bincang, saya andaikan soalan ni tanya evaluate limit x approaches -1 exist. Tadi kita bincang satu kan? Kalau ikut soalan ni dia bincang satu je. Katakan saya tukar soalan ni. Okey, maka kita kena rujuk balik lah. Kena rujuk balik function tadi. Function tadi, okey. Kalau yang ni saya salin balik. Okay, function kita ni adalah fx equal to x plus 2. Okay, function yang sama.
X less than equal to 1. Kemudian 91 less than equal to X less than equal to 1 and X more than 1. Okay. Okay, jadi sekarang kita bincang pada 91. Okay, kalau ikutkan kat sini, kan, kalau kita ikutkan kat sini, yang ini kita kena ambil 91 kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Kiri. 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 Sebab dia less than kan? Okay. Kalau yang ni pula 91 kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Sebab kita baca apa ni? Kanan. Ini kita baca apa ni? Yang besar ke lebih kecil ni? Greater. Dia besar. X Yes, greater X than. greater than or equals to 91. Kita jangan baca pada nombor. Kita baca daripada X. Jadi kita baca lebih besar. So bila lebih besar, positif. Okay? So, jangan salah tulis. Jadi bila kita bincang limit X approaches 91, maka nilai 1 ni tak payah tengok. Fokuskan sempadan dia. Okay? Jadi kita akan teruskan limit X approaches 91 from the left. Okay, maka saya pilih fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama, gantikanlah negatif 1 tambah 2. Tak payah ambil negatif 1 kuasa negatif. Sebab itu untuk case kalau ada square root. Kalau tak ada, ambil nombor je. Kita dapatlah 1. Kemudian kita kira limit X approaches negative 1 from your right. Ini kita uji tadi X kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2. Okay, nampak tak? Sekarang nilai dia sama kan? Okay, kalau nilai dia sama, apa kita guna kesimpulan kita? Limit. So, limit X approaches 91. Berapa nilai dia ni? Satu. Apa nilai dia? 1 in bracket X. Kalau kita nampak nombor tu X kan? Macam tu. Jadi kalau kita kira kiri dengan kanan tu sama, maka ambillah itu sebagai jawapan dia. Nombor tu sebagai jawapan. Kalau berbeza, nombor tu bukan jawapan. Kita hanya tulis does not exist. Okey, boleh? Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Kita tengok kadang-kadang soal dia tak bagi function. Dia bagi graf. Macam contoh 17 tu lah. Contoh 17. Contoh 17. Cuba dulu. Buat kenal. Okey, contoh soalan ini kan, kita ada graf. Okey, dan ini. Kemudian ini kamu rujuk pada nota. Ini 0, this one. Ya, ini kan. Ini nilai dia negatif 2. Dia ni 1. Ini kita kena hitamkan. Kemudian dia graf dia. Ini kamu tengok nota. Ini saya buat lakaran ya. Ini nilai dia 2. Okey. Soalan dia, kita nak cari limit X approaches 1 fx. Ni function ni tak bagi. Dia cuma bagi graf je. Dia bagi graf je. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan cara tadi, kita perlu jawab. Okey, kita kena kira juga limit X approaches 1 from the left. Kita kena kira juga. Walaupun soalan dia tak tanya pun kiri kanan, tapi kita perlu buat juga kiri kanan. Okey. Kalau yang ni X approaches 1 from the left, ini maksud dia apa tadi? Dia more than ke less than? Less than. Dia ni less than kan? Okay, ni less than. Maka kita tengok sebelah kiri. Kita ambil nombor 1 ni, sebelah kiri dia. Sebelah kiri kan? Ni.
Kita ada dua pilihan, sama dia nak gerak ke atas. Kalau gerak ke atas, mana ada graf? Kita kena gerak ke bawah. Ni kan? Kalau dia bergerak ke bawah, berapa bacaan Y dia? Ni berapa nilai Y ni? -2. Negatif 2. Maka kita jawablah negatif 2. Okey. Sama juga kalau katakan saya nak cari limit x approaches 1 from the right. Okey. Yang ni pula. Okay, yang ini maksud dia apa ni? Kita ambil x lebih besar atau lebih kecil? Lebih Ini besar. maksud dia. Ya, besar kan? Maksud dia kamu kena ambil refer pada nombor Besar. 1 ni, tapi nombor sebelah kanan. Besar kan? Maka ada dua pilihan juga, nak gerak ke atas ke ataupun ke bawah. Kalau ke atas mana ada graf? So dia mesti ke bawah. Kan? Bila ke bawah, kita nampak nilai dia sebenarnya macam negatif 1.9, betul tak? Negatif 1.9. Kan? Tapi kalau kita bundarkan, dia hampir kepada nilai berapa? Negatif 1.9. Dia hampir kepada nilai? 2. Berapa? Yes, negatif 2. Walaupun kita tengok pada graf, 2. kan? Kalau yang ni memang betul lah negatif 2. Tapi kalau kat sini, dia sebenarnya macam bacaan ni negatif 1.9. Tapi ingat, limit tu, kita kena hampirkan kepada integer yang terdekat. Integer yang terdekat, dapatlah negatif 2. Okay? Jadi kita nampaklah rupanya limit kiri kanan ni sama. Maka kita akan jawab limit x approaches 1. Tak ada kiri kanan. Dia akan sama dengan negatif ini bracket LG. Kalau kita nampak dia nombor LG kan. Okey, boleh faham? Ini kalau kita jawab limit tapi function tak diberi. Dia bagi graf. Okey, kita tengok contoh. Yes, kita tengok contoh B pula. Tengok contoh B. Okey, contoh B kita nak cari limit x approaches 1 dx. Ini pun sama juga. Mana ada function dia ni? Kalau ada nanti kita akan buat pilihan kan. Dia ni tak ada, dia cuma bagi graf je. Okay, ni saya lukis graf ni. Okay, kita ada nilai 1. Tengok atas. Kemudian ini ke kiri. Ini 3. Yang ni negatif 3. Okey, sama juga disebabkan soalan ni dia tak ada pun tanya one sided limit. So bila tak ada, kita kena kira juga. Limit x approaches 1 from the left. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, kita tak boleh terus jawab. Kecuali kalau soalan dia find the limit x approaches 1 from the right. Maka kita boleh jawab lah. Tapi kalau tak ada kiri kanan, kita kena buat dulu kiri kanan. Okay. Yang ni tadi satu kiri. Ini maksud dia less than 1 kan. So kita tengok, kalau less than 1, kita ada dua pilihan. Sama ada nak gerak ke atas, ataupun nak gerak ke bawah. Mestilah ke bawah. Kan? Kalau dia bergerak ke bawah, berapa nilai bacaan dia? Negatif 3. Kan ni kan bacaan negatif 3. Okay, kita teruskan limit x approaches 1 from the right. Okay, yang ini kita tengok satu kanan. Kita ada dua pilihan sama ada ni ke bawah ataupun ke atas. Mestilah ke atas. Sebab kalau ke bawah mana ada graf. Jangan langgar belakang ni pula. Ni sebab saya dah besar kan. Maksudnya dia sini. So dia ke atas. Bila ke atas, nilai y dia berapa ni? 3. So jawapan dia 3.
Jadi kita nampak rupanya kiri kanan ni tak sama nilai dia. Okay, bila tak sama, maka janganlah tulis nilai tu nanti 3 ataupun 3. So apa kita kena tulis ni? Does not exist. Ya, betul. Does not exist. Macam tu lah. Okay, dan seterusnya lah. Ada banyak lagi tu. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada apa nak tanya? Tak ada. Ada. Okey tak? Jalan lagi tak? Sesi, sir. Ada ke? Oh, C kan? Okey, C. Okay, kita tengok satu lagi. Okay, soalan C. Kita nak ambil limit. Okay, limit x capital 0 is x. 0 kan? Kita nak 0. Okay, 0 Kamu tengok dia dekat graf tu. Macam nak lebih. Okay. Dia akan betul ni. Y, kemudian saya akan lukis daripada negatif 5. Negatif 5. Macam tu lah. Ni. Kemudian diturun ke bawah. So ini bacaan 5. Ini bacaan 5. Yang ini 0. 0. Kemudian yang ini negatif 2. Ini negatif 5. Ini 4. Atas ni 5. Kan? Okay, tetapi yang ini dia open. Yang ini pun open. Ini close. Ini pun close. Betul lebih kurang Okey, jadi sekarang ni kita akan kira dulu limit x approaches 0 from the left. Okay, jadi sekarang ni ingat kita akan tengok kosong ke kiri. Kosong kiri. So kita tengok bacaan ni, kosong kiri patutnya dia akan naik ke atas. Okay, naik ke atas. Dah sini kan. Kita nampak dia macam 4.1. Kan? Tapi kita akan ambil jawapan integer yang terdekat. Berapa? Integer yang terdekat berapa? 4. 4 lah kan? Walaupun kita nampak 4.1. Okey, kemudian kita kira juga untuk limit x approaches 0 from the right. Okay, sama juga, function dia tak ada. Maka kita akan ambil saya ambil ke kanan ke kanan, terus atas, terus. Ini sebenarnya kita nampak bacaan dia macam 3.9, lebih kurang. 3.9, tapi integer terdekat berapa? Hello? 4. Okey, jadi baru kita jawab soalan. Limit x approaches 0 disebabkan sama. So kita jawablah nombor tu. Okay, in bracket exist. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan tu dia bukan one-sided limit. Dia terus limit x approaches 0. Maka kita kena buat one-sided limit kiri dan kanan. Kalau kita dapat nombor yang sama kiri kanan, maka jawapan dia nombor tu lah. Tapi buat in bracket exist. Jadi nombor tu wujud. Dan nampak je nombor tu, maka wujudlah exist. Kalau katakan kita kira kiri 4, kanan 10. So jangan bagi tahu nombor jawapan dia. Kita terus tulis does not exist. Okey. Okey.